Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farhana binti Mat Kawi, pemegang kad matrik A168024. Hari ini saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Konsep Nasionalisme dalam novel Pacar Merah Malaya di bawah seliaan Dr. Azmul Fahimi bin Kamaruzaman. Latar belakang kajian. Gerakan nasionalisme Melayu moden telah muncul pada tahun 1930-an dan telah mencapai kemuncaknya selepas Perang Dunia Kedua. Gerakan ini adalah untuk membebaskan diri daripada cengkaman penjajah, seterusnya mewujudkan sebuah negara yang merdeka dan membangun. Ahmad Bostamam adalah antara tokoh nasionalis yang turut memainkan peranannya dalam memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu. Pelbagai cara untuk menyampaikan mesej nasionalisme tanpa diketahui oleh penjajah. Justru Ahmad Bostamam memilih menggunakan kaedah sastra untuk menyampaikan mesej nasionalismenya. Kajian ini akan memfokuskan kepada penulisan beliau iaitu novel Pacar Merah Malaya. Permasalahan kajian. Menurut Zabidin Ismail 2010, akibat berlakunya senario sejarah nasionalisme yang melanda tanah Melayu ketika itu, Ahmad Bostamam sebagai tokoh nasionalis beraliran kiri telah menggunakan beberapa buah novelnya untuk memancarkan semangat nasionalisme beliau dalam kalangan bangsa Melayu. Terdapat dua objektif bagi kajian ini. Yang pertama ialah memperihalkan latar belakang penulis dan ketokohan beliau sebagai tokoh nasionalis iaitu Ahmad Bostamam. Manakala yang kedua pula ialah menganalisis kandungan nasionalisme yang ditonjolkan oleh Ahmad Bostamam di dalam novel Pacar Merah Malaya. Metod kajian. Metod ini menggunakan kajian kualitatif melalui kajian kepustakaan dan analisis kandungan sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah novel Pacar Merah Malaya. Seterusnya, saya akan menghuraikan dapatan kajian. Yang pertama adalah latar belakang Ahmad Bostamam. Nama penuh beliau ialah Abdullah Sani bin Raji Kecil. Beliau dilahirkan pada 30 November 1920 di Kampung Berhang Ulu dan telah meninggal dunia pada 19 Januari 1983. Ketika itu beliau berumur 63 tahun. Beliau sangat terkenal dalam dunia kewartawanan, politik dan kesusasteraan. Dalam dunia kesusasteraan, beliau lebih dikenali sebagai Ruhi Hayat. Di samping itu, terdapat banyak hasil karya beliau yang menjadi bahan rujukan. Hal ini menunjukkan bahawa beliau adalah seorang yang mempunyai bakat kepengarangan yang semula jadi. Perjuangan dunia politik. Penceburan Ahmad Bostamam dalam dunia kesusasteraan pada peringkat awal menjurus kepada arena kewartawanan. Ketika berusia 15 tahun, beliau sudah menulis rencana untuk akhbar saudara yang diterbitkan di Pulau Pinang. Setelah berhenti sekolah, beliau menjadi wartawan saudara pada tahun 1939. Tetapi pada pertengahan tahun itu, beliau bertukar kerja menjadi penolong pengarang merangkap penterjemah di akhbar Warta Kinta kepunyaan Raja Abdullah di Ipoh. Namun setelah bekerja di akhbar itu selama 6 bulan, Ahmad Bostamam berpindah lagi ke akhbar Majlis pimpinan Ibrahim Haji Yaakob, iaitu seorang pemimpin Kesatuan Melayu Muda KMM di Kuala Lumpur. Ahmad Bostamam tidak kekal lama bekerja di situ, sebaliknya kembali semula ke akhbar Warta Kinta di Ipoh. Kali ini beliau ditugaskan sebagai penulis rencana pengarang dan rencana bebas. Selepas itu, beliau terus bekerja di akhbar Utusan Melayu Singapura pada tahun 1941. Semangat untuk berpolitik mula berkembang atas dorongan Ishak Haji Muhammad, iaitu lebih dikenali sebagai Pak Sako, yang juga seorang wartawan Utusan Melayu dan pernah menjadi Setiausaha Agung Kesatuan Melayu Singapura KMS pada tahun 1940. Melalui Ishak Haji Muhammad, beliau ditarik menyertai KMS lalu berpulang bergaul dengan cerdik pandai Singapura. Tokoh-tokoh wartawan dan nasionalis Melayu banyak mendedahkan beliau tentang realiti politik tanah Melayu. Oleh itu, Ahmad Bostamam dapat digolongkan sebagai pejuang politik awal tanah Melayu.
Ahmad Bostama merupakan tokoh politik radikal Melayu yang terkemuka di tanah Melayu. Sejarah penonjolan keradikalannya bermula dengan pembabitian beliau dalam Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM), Angkatan Pemuda Insaf (API), Putera AMCJA sekitar tahun 1940-an sehingga beliau pernah ditahan dalam penjara di bawah Undang-Undang Darurat pada tahun 1948 sehingga 1955 selama kira-kira 7 tahun kesemuanya. Pencapaiannya dalam kerjaya politik dilihat pada tahun 1999 apabila terpilih sebagai ahli parlimen setapak atas tiket Parti Rakyat Malaya (PRM) selama beberapa tahun. Telah dikatakan bahawa permulaan beliau dalam dunia kesusasteraan adalah ketika beliau ditahan di dalam penjara selama 7 tahun lamanya. Karya-karya beliau akan dikirimkan melalui seorang warden bernama Yusuf ke ruangan sastra utusan zaman yang dikendalikan oleh Tongkat Warren, iaitu sastrawan negara Usman Awang. Antara karya yang dihasilkan oleh beliau adalah 18 buah novel, buku puisi, memoir, autobiografi dan sebagainya. Dapatan kajian yang kedua adalah konsep nasionalisme yang wujud dalam novel Pacar Merah Malaya. Sinopsis novel. Rustam adalah sebagai seorang pemuda berfahaman komunis bertindak untuk menentang Jepun yang menindas rakyat sehingga menyebabkan beliau ditangkap oleh pihak Jepun atas pengaruhnya begitu kuat terhadap rakyat. Di sini pengkaji mendapati bahawa terdapat 3 konsep nasionalisme yang wujud di dalam novel ini, iaitu pertama adalah perjuangan kemerdekaan, iaitu penindasan dilakukan oleh Jepun telah membawa kepada kemunculan semangat nasionalisme. Yang kedua adalah pertubuhan Persatuan Pembebasan, iaitu situasi penjajahan telah membawa kepada pertubuhan persatuan untuk membebaskan rakyat dari dijajah oleh penjajah. Yang ketiga adalah laungan kemerdekaan, iaitu Ahmad Bostamam telah mengaplikasikan perkataan merdeka di akhir muka surat novel. Secara kesimpulannya, Ahmad Bostamam sebagai tokoh nasionalis beraliran kiri yang menyampaikan mesej beliau melalui karyanya yang bertajuk Pacar Merah Malaya. Hal ini dapat dilihat melalui penulisannya yang menceritakan seruan kemerdekaan dan seruan untuk mempertahankan nasib rakyat daripada penjajahan yang zalim. Sekian itu daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.